Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda semua. Tuan-tuan dan sekalian, mari kita ucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kita pelbagai nikmat daripada dulu hingga sekarang. Kita masih lagi memperoleh nikmat, masih lagi kita boleh merasakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan sekalian, pada video kali ini insya-Allah saya ingin berkongsikan berkenaan tentang satu kisah daripada seorang nenek yang telah diceritakan oleh Ustaz Nasrullah dalam konsep Magnet Rezeki. Tuan-tuan dan sekalian, nenek ini beliau adalah seorang yang suka mengemis, suka meminta sedekah, dan dia tahu bila mana orang akan bersedekah, iaitu ketika Ustaz Yusof menyampaikan ceramah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, nenek ini akan datang setiap minggu ke ceramah Ustaz Yusof Mansur ni, kerana dia tahu ketika itu orang akan mudah bersedekah, kerana topik yang biasa diceramahkan oleh Ustaz Yusof Mansur adalah berkenaan sedekah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, sehingga kan pada satu masa itu dia telah kantoi dengan Ustaz Yusof Mansur. Jadi Ustaz Mansur memperingatkan kepada nenek tersebut bahawa jika datang nak minta sedekah lagi, untuk mengemis lagi, anda dilarang untuk datang ke ceramah ini. Jadi tuan-tuan dan sekalian, pada kemudian ceramahnya, nenek itu masih lagi datang. Nenek itu masih lagi datang ke ceramah Ustaz Mansur. Tapi beliau datang bukan lagi untuk mengemis atau minta sedekah, tapi beliau datang adalah untuk belajar. Jadi atas sebab kesungguhan nenek tersebut untuk belajar, Ustaz Yusof Mansur sedekahkan 250,000 kepada nenek tersebut. Tapi diingatkan bahawa bukan semua itu untuk nenek tersebut, tapi selebihnya, iaitu 60,000 hanya untuk nenek tersebut, dan selebihnya itu adalah untuk dikongsikan, dibagi pada orang miskin yang lain. Jadi tuan-tuan dan sekalian, apa yang berlaku adalah pembantu Ustaz Mansur, dia yang tukang bagi duit tersebut kepada nenek tersebut. Jadi tuan-tuan dan sekalian, apa yang berlaku adalah nenek itu datang kepada pembantu Ustaz Yusof Mansur. Dia menangis. Dia menceritakan bahawa duit yang dia dapat itu dia tidak dapat, kerana dia asyik selepas dipecahkan duit tersebut, dia agih-agihkan kepada orang miskin yang lain, terlalu ramai, sehingga kan balance 10,000 itu pun yang patutnya milik dia, dia terpaksa bagi kepada orang lain. Tuan-tuan dan sekalian, akhirnya apa yang berlaku adalah datang seorang wanita, nama dia Hajah Maryam. Dia telah beritahu pada nenek tersebut bahawa dia telah belikan pakej umrah secara free untuk nenek tersebut. Jadi tuan-tuan, inilah keajaiban, ataupun kita boleh panggil sebagai maunah, yang kita semua nakkan, yang kita semua pinginkan. Cuma tuan-tuan dan sekalian, kalau kita tengok kisah nenek tersebut, pertama adalah bagaimana dia memperoleh keajaiban tersebut adalah, pertama, dia telah membuang perisai dia. Perisai itu kita boleh panggil sebagai dosa kita. Cuba kita tengok dalam diri kita, apa dosa-dosa yang kita biasa lakukan, yang kita terlepas pandang, yang kita anggap itu perkara yang biasa, perkara yang remeh, tapi boleh jadi itulah yang menyebabkan kita gagal untuk dapatkan rezeki, gagal untuk kita keluar daripada masalah kita, gagal untuk kita dapatkan keajaiban, maunah, pertolongan daripada Allah SWT. Jadi nenek tersebut telah sedar bahawa dia mempunyai perisai, iaitu dia datang mengemis, berniat yang tidak baik, mengemis, bersedekah dan menggunakan kesempatan itu. Jadi tuan-tuan, dia telah buang perisai dia, menyebabkannya bila dia telah buang perisai dia, maka rezeki itu datang. Sebelum ni mungkin dia menahan, dia menggunakan perisai dia daripada rezeki datang, tapi sekarang dia telah buang perisai itu. Jadi kedua, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku daripada kisah nenek itu yang kita boleh pelajari adalah dia sedar bahawa dia mempunyai perisai. Dia sedar bahawa apa yang dia buat sebelum ini, iaitu dia meminta sedekah, mengemis, setiap minggu mengambil kesempatan itu, dia sedar bahawa itu satu kesalahan, maka dia tidak buat lagi. Jadi kita juga, kalau kita dah tahu dah, kita dah sedar apa perisai kita, kita perlu buang. Ketiga, dia masuk ke Gua Keajaiban. Gua Keajaiban saya telah ceritakan sebelum ini bahawa Gua Keajaiban adalah kurikulum bagi orang Islam untuk dapatkan keajaiban, untuk kita dapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat untuk kita masuk ke Gua Keajaiban pertama-tamanya adalah kita perlu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu yakin, kita perlu beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, iaitu tadi masuk ke Gua Keajaiban. Bila nenek itu masuk ke Gua Keajaiban, barulah dia boleh ke arah keajaiban. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, dia menikmati detoksifikasi, yang mana beliau menikmati apabila haknya yang sepatutnya dia dapat, dia bagi pada orang lain, dia menikmati proses tersebut, menyebabkan akhirnya Allah SWT bagi pertolongan pada dia. Selepas kita dah berkorban, kita dah buat itu, buat ini, kita nikmati
pengorbanan kita tersebut. Boleh jadi itulah yang hendak dilihat oleh Allah SWT, iaitu pengorbanan. Setelah kita lakukan dosa, kita sedar, kemudian kita masuk ke kewajiban, kemudian kita menikmati pengorbanan kita itu, insya-Allah tuan-tuan dan sekalian, kita akan memperoleh keajaiban, insya-Allah. Rezeki yang tak sangka, masalah kita yang sepatutnya susah untuk diselesaikan, dapat diselesaikan, insya-Allah. Jadi bagi saya, saya harap perkongsian daripada Ustaz Rasulullah ini dapat saya amalkan, dapat kita praktikkan, supaya tuan-tuan dan sekalian, hidup kita ini bukan sekadar kita bergantung kepada sebab dan akibat, tapi kita memanfaatkan apa yang Islam ada, iaitu Islam ada beriman kepada Allah SWT, yakin kepada Allah, yakin kepada pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita amalkan, sama-sama kita praktikkan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz Nasrullah ini. Semua kehidupan kita bukan sekadar berjaya di dunia saja, tapi berjaya juga di akhirat, insya-Allah. Salam percutian daripada saya di Pulau Perhentian Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.